Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, berpagi-pagilah Anda. Artinya kita dikenaki supaya bangun pagi-pagi, bangun di awal subuh, bersihkan diri, salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lepas itu jangan tidur, karena bersedia untuk didatangi malaikat-malaikat rahmah yang akan menulis untuk kita rezeki kita untuk hari itu. Mudah-mudahan insyaAllah kita merupakan orang yang berhak menerima nikmat atau rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah akan menugaskan para malaikat supaya merayap di waktu pagi untuk memilih siapakah yang berhak untuk mendapat rezeki Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita merupakan orang yang akan menerima rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, untuk hari ini kita akan bicarakan satu tajuk, iaitu tahun baru. Sama-sama kita ikuti. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sama ada kita sedar atau tidak sedar, masa tetap berlalu. Putaran jam tetap berterusan. Dari hari bertukar hari, dari hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun. Sedar-sedar telah menjelang tahun baru. Itu kita katakan tahun baru, karena putaran masa yang berlalu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam Islam terdapat 12 bulan, seperti mana yang Allah sebut dengan firman dalam surah At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah 12 bulan, seperti mana yang tercatat dalam kitab Allah sejak Ia mencipta langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang terhormat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ayat ini menceritakan kepada kita bahawa jumlah bulan ada 12. Itu 12 bulan. Bahkan mengikut agama-agama lain, dalam masyarakat lain, mereka juga mempunyai jumlah bilangan bulan 12. Mungkin sama dengan kita. Di kalangan Masihi ada 12 bulan. Mungkin di kalangan masyarakat lain juga ada 12 bulan. Cuma jumlah hari agak berbeza. Perbezaan hari ini berdasarkan perkiraan. Sebab itulah dalam Islam dikira hari, dikira bulan ini berdasarkan kepada kiraan anak bulan, atau yang dinamakan hilal. Untuk menentukan hilal atau anak bulan ini, kita menggunakan konsep ru'yah dan falak. Seperti mana yang kita pernah lihat, untuk menentukan awal Ramadan, untuk menentukan Syawal, untuk menentukan 1 Zulhijjah, kita berpandukan kepada anak bulan. Artinya Islam mengira bulan itu berdasarkan kepada qamariyah bulan, berdasarkan kepada bulan itu anak bulan. Tetapi di kalangan masyarakat Masihi, mereka menggunakan matahari. Islam menggunakan bulan. Masyarakat Masihi menggunakan matahari. Di sini letaknya perbezaan dalam kiraan hari-hari dalam setiap bulan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam Islam pertukaran hari berlaku sebaik terbenam matahari, maka bertukar hari. Tetapi dalam kiraan Masihi, pertukaran hari akan berlaku jam 12.30 malam.
Sebab mereka berdasarkan keperkiraan matahari. Inilah yang membezakan jumlah bilangan hari dalam satu bulan. Maka sebab itulah kiraan Masihi mengatakan bahawa dalam satu tahun, dalam satu bulan, ada jumlah harinya. Masyarakat Masihi menghitung dalam satu bulan terkadang ada 30 hari, terkadang ada 31 hari. Menjadikan jumlahnya dalam satu tahun lebih kurang 365 hari. Dalam Islam, kiraan hari dalam sebulan terkadang ada 29, terkadang ada 30, tidak pernah melewati 31. Maka sebab itu, kiraan hari dalam satu tahun berdasar Qamariyah, berdasar bulan, adalah kurang berbanding kiraan Masihi. Yaitu dalam kiraan Islam, satu tahun tidak pernah melebihi 253 hari. Yang penting, cukup peredaran hari ini genap satu tahun, maka menjelanglah jika kita katakan tahun baru, yaitu permulaan kiraan tarikh dalam satu tahun. Yang biasanya disambut oleh masyarakat manusia, tidak kira bangsa apa dan agama apa. Yang penting, menjelang tahun baru, cukup peredaran satu tahun, maka disambut sebagai menyambut kedatangan tahun baru. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kalau terlihat dalam hukum, walaupun di zaman Rasulullah SAW tidak ada satu upacara khusus yang dilakukan untuk menyambut kedatangan tahun baru. Kerana di zaman Rasulullah SAW, tahun Islam belum ada. Sebab itu zaman Nabi kebanyakan digunakan tahun binatang. Contohnya seperti tarikh lahir Nabi kita Muhammad SAW. Orang tak kata Nabi lahir tahun berapa, tapi orang tanya Nabi lahir tahun apa. Sebab kalau orang tanya saya Nabi lahir tahun berapa, saya tak boleh jawab. Sebab Islam belum ada tarikh. Tetapi kalau orang tanya saya Nabi lahir tahun apa, maka saya jawab Nabi lahir tahun gajah. Apa-apanya ada masyarakat manusia yang masih menggunakan binatang-binatang ini sebagai simbol kepada tahun-tahun mereka. Yang penting ialah tarikh Islam, tahun Islam bermula pada zaman Khalifah Umar Ibn Al-Khattab. Maka pada tahun itu bermulalah kiraan tahun Islam. Walaupun dia ambil kira sejak zaman Rasulullah SAW, iaitu bermulanya hijrah Nabi kita Muhammad SAW daripada kota Mekah ke kota Madinah. Maka di zaman Umar barulah menetapkan bahawa hijrah itu, tahun berlaku hijrah itu merupakan permulaan tahun dalam Islam. Artinya hari ini tahun Islam mengambil kira daripada sejarah hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi pembicaraan tahun baru ini selepas ini. Dan diharap tuan-tuan jangan ke mana-mana. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kalau terlihat hari ini rata-rata masyarakat manusia, atau dengan kata lain majoriti masyarakat manusia di dunia hari ini mengguna pakai tarikh Masihi, mengguna pakai kalender Masihi, sehingga tarikh lahir, sambutan tarikh lahir, penggunaan tulisan tarikh-tarikhnya semuanya menggunakan pakai tarikh Masihi. Padahal kita sudah ada tarikh sendiri, tarikh Islam. Walau bagaimanapun, seperti mana serang di awal tadi, bahawa kalau sekiranya kita mengambil kira tarikh-tarikh Masihi, artinya sampai hari ini kita menggunakan pakai umur kita pun berdasar kepada tahun Masihi, mengikut tarikh Masihi. Kita tidak sedar bahawa bila mana kita gunakan umur kita sebagai tarikh Masihi, rupanya umur kita muda lagi, umur kita kurang kalau nak banding dengan tarikh Islam ataupun tarikh Qamariyah. Baik, sebagai contoh, mengikut
apa yang dijelaskan oleh seorang ahli falak Mesir yang terkenal, Syekh Almarhum Syekh Mahmud Basha. Almarhum Syekh Mahmud Basha, seorang ahli falak Mesir yang terkenal, pernah menghitung dan mengira umur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa baginda menerima wahyu. Semasa baginda dalam Gua Hira, turunlah wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berapa ke umur Nabi masa itu? Mungkin kata-kata kita mengetahui umur Nabi 40 tahun. Umur Nabi 40 tahun. Iaitu mengikut kiraan Syekh Mahmud Basha, umur Nabi pada ketika itu ialah 40 tahun, 8 bulan, 6 hari. Seulang sekali. Umur Nabi masa itu, masa turunnya ayat Iqra bismi rabbikal khalaq ini, umur Nabi ialah 40 tahun, 8 bulan, 6 hari. Subhanallah. Tetapi dikira balik mengikut kiraan Qamariyah, kira Islam, umur Nabi pada ketika itu 39 tahun, 3 bulan, 6 hari. Seulang sekali. Umur Nabi sebenarnya ketika itu mengikut kiraan Qamariyah Islam ialah 30 tahun, 39 tahun, 3 bulan, 6 hari. Artinya kurang banding dengan Samsiah, dengan Masih. Itu artinya bahawa kalau hari ini umur saya 60 tahun, ini berdasarkan kiraan Masihi. Berarti kalau kiraan Masih 60 tahun, berarti umur saya mengikut kiraan Islam, mengikut kiraan Qamariyah, sudah lebih 60 tahun. Sebab itu kita mesti ingat bahawa jangka hayat kita, umur sebenar kita, Allah tak tentu berdasarkan Samsiah, berdasarkan Masihi, tapi Allah takkan berdasarkan kepada Islam. Berarti kalau Allah kata, hai Abu Hasan, umur kamu ialah 63 tahun. Berarti kalau sekarang umur saya 60 tahun, saya tak ada sonok-sonok lagi dah. Sebab 60 tahun itu kiraan Masihi. Tapi kalau dikira berdasarkan Islam, dah dekat-dekat dah tu. Maka sebab itulah kita jangan terpedaya dengan kiraan-kiraan masa ini. Walau bagaimanapun muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang penting seperti saya katakan, masa tetap beredar. Kita nak kira dengan Masihi ke, nak kira Qamariyah ke, masa berlalu tetap jalan. Siang akan berakhir datang malam, malam akan datang siang selagi belum kiamat. Sedar tak sedar, datanglah tahun baru. Artinya genap setahun pada dalam masa, datang semula pada tahun baru. Artinya dalam setahun ada jumlah bulan 12 dan ada permulaan bulan. Seperti mana bulan Islam yang dikira permulaan bulannya ialah Muharram. Dengan datangnya awal Muharram, itu dianggap sebagai tahun baru. Atau dalam Masihi, dengan datangnya 1 Januari, itu dianggap sebagai tahun baru. Dan dengan menjelang tahun baru ini, masyarakat manusia akan menyambut ketibaan tahun baru ini. Masing-masing dengan cara berbeza. Cuma, apa yang kita dapati hari ini, rata-rata masyarakat manusia, hampir ke seluruh masyarakat manusia, akan turut sama menyambut ketibaan tahun baru Masihi. Seperti yang saya katakan tadi bahawa perubahan hari mengikut kiraan tahun Masihi, ia akan berlaku pada jam 12 tengah malam. Berbanding dengan Islam, perubahan hari berlaku apabila jatuh matahari. Maka sebab itulah, berdasar kiraan Masihi, mereka akan sambut kedatangan tahun baru dengan menunggu detik 12 tengah malam. Tetapi Islam menyambut kedatangan tahun baru, iaitu menjelang waktu maghrib. Disambut di masjid, di solat dan semuanya. Cuma malangnya kita pada hari ini, malangnya, bila mana menjelang tahun baru Masihi, nak sambut kedatangan tahun baru Masihi, hampir seluruh masyarakat, tak kira yang Islam bukan Islam, turut sama. Sepatutnya ini kedatangan tahun baru Masihi. Kenapa kita beria sangat sambut kedatangan tahun Masihi? Sedang kita punya tahun sendiri. Kita ada tahun Islam. Kita ada tahun Hijriah. Kenapa tidak sambut kedatangan tahun Hijriah? Bahkan cara sambutan agak berbeza. Kalau menyambut tahun Masihi dengan pesta, dengan hiburan yang melampaui batasan, kita turut sama. Ini tidak galak oleh Islam. Nak sambut kedatangan Hijri, kita buat di masjid. Kita berdoa, ada jamuan, berjamaah. Masya Allah, tabarakallah. Biar orang tak minat.
Oleh kerana itu, insya-Allah kita akan sambung lagi bicara selepas ini. Jangan ke mana-mana. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Seperti mana yang kita lihat pada hari ini, setiap menjelangnya tahun baru, khususnya tahun baru Masihi, maka disambut dengan begitu meriah. Disambut dengan seolah-olah berpesta. Dengan tarian, nyanyian, hiburan. Cuma yang sedihnya, yang turut sama menyambutnya ialah masyarakat Melayu beragama Islam. Yang sepatutnya kita perlu fikir dan perenung bersama. Karena ini menyambut tahun baru Masihi, tahun baru Kristian. Persoalan kita hari ini, apakah ini dituntut? Bagi saya, walaupun tidak ada nas yang menyuruh kita supaya menyambut kedatangan tahun baru, tetapi tidak menjadi kesalahan. Setelah mana kita mempunyai tarikh Islam, tahun Islam, dan kita menyambut kedatangan tahun baru Islam secara Islam. Oleh kerana peredaran hari pertukaran Islam berlaku pada waktu maghrib, maka kita sambut di masjid. Kita sambut dengan berjemaah masjid, di berjemaah beramai-ramai, dengan doa awal tahun, doa akhir tahun. Maka ini digalakkan untuk kebaikan kita. Lebih-lebih lagi bila mana ulama-ulama berpendapat mengatakan bahawa apabila kita menganjurkan upacara sambutan tahun baru Hijriah, tahun baru Islam, kita adakan dengan upacara-upacara Islami, seperti ceramah, seperti baca Yasin, doa selamat. Ini tidak menjadi kesalahan, kerana di sebalik sambutan ini ada dua tujuan. Yang pertama, nak menyedarkan kita tentang peredaran masa yang berlalu. Tanpa kita sedari, peredaran masa berlalu selama 1 tahun. Sekarang menjelang tahun baru. Maka kita sambut dengan tujuan untuk menyedarkan kita kepada masa yang beredar ini. Dan bila mana kita sedar tentang peredaran masa, ingat, ini berarti umur kita semakin bertambah. Dan bila mana umur semakin bertambah, berarti sisa umur masih berkurang. Baki usia itu kurang. Berarti saat maut semakin hampir. Maka ini yang sepatutnya disedari oleh golongan warga-warga di usia 70-an dan 60-an. Sebab usia kita sudah berada di akhirnya, di ambang akhirnya. Satu. Dan yang kedua, dengan mengadakan sambutan tahun baru Islam ini, nak menyedarkan masyarakat Islam, khusus generasi remaja, bahawa kita punya tahun seni, kita punya tarikh seni. Arti nak mengajak mereka balik kepada Islam dengan mengguna pakai, mengambil kira tarikh Islam. Timbalangnya hari ini, masyarakat Melayu Islam, generasi mudanya, sudah tak ingat lagi tahun Islam, tak ingat lagi bulan-bulan Islam, tak ingat lagi tarikh-tarikh Islam. Jauh sekali untuk menyebut apakah bulan-bulan Islam ataupun tarikh-tarikh Islam. Maka sebab itulah kita adakan sambutan tahun baru Islam ini untuk mengingatkan kita tentang tarikh Islam. Walau bagaimanapun muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tak kira sama ada menjelang tahun baru Islam, menjelang tahun baru Masihi, apa yang dapati hari ini ialah soal azam. Ramai masyarakat manusia berazam. Setiap menjelang tahun baru, semua berazam. Tetapi walhasil balik hasil, azam tinggal azam. Hapah pun tak ada. Yang berazam itu ini, langsung tak ada. Walhasil balik hasil. Maka kalau ini caranya, tidak ada faedah kita menyambut kedatangan tahun baru sama ada Masihi maupun Islam. Yang penting ialah masa tetap berlalu. Bila masa semakin bertambah, umur semakin bertambah, sisa usia makin kurang. Bila usia makin kurang, berarti makin hampir kita kepada saat yang dinamakan ajal dan maut. Maka sebab itulah, dengan menyambut kedatangan tahun baru Islam ini, paling-paling tidak menyedarkan kita tentang saat kematian kita. Berarti sekurang-kurangnya untuk kita bersedia menyambut saat kematian kita. Mudah-mudahan Allah rahmati kita, Allah berkati kita. Mari sama-sama kita akhiri
dengan sedikit doa insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohon kepadamu keimanan ketakwaan untuk ibadat menyembah-Mu ya Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, lanjutkanlah usia kami dengan penuh iman dan takwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadi kami insan yang sebaik-baik. Apabila dilanjutkan usia, semakin baik amalan kami. Mudah-mudahan kami akan bermanfaatkan usia kami yang masih baki ini. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Nasrun minallah fatwan qarib wa bashiril mu'minin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbal ya karim. Sekian. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.